Baik. Tumpang sejuk ah. Baik, kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridham syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu tangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hinggalah pada satu hari dan masa mata manusia akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jibih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati fadil tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita merafakkan sedikit puji dan syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ni, insya-Allah, untuk kita sambung kitab kita. Kitab malam ni apa? Qalbun Salim. Qalbun Salim. Hati yang sejahtera. Bagus tajuk kan? Hati yang sejahtera. Minta-minta hati kita sejahtera lah. Sejahtera daripada sifat-sifat yang tak elok, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Jadi kita nak tu.
Baik. Sampai muka surat apa? 31 Atas bawah. Nombor 3. 63 Dan hadis lain. Dalam hadis lain kan? Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna nazrata syahmun min sihami iblis." Inna nazrata sahmun min sihamin iblisa masmum. Man tarakaha min makhafati abdaltuhu imana yajidu halawatuhu fi qalbih. Yajidu halawatuhu fi qalbih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya sesungguhnya penglihatan. Nazrah ni melihat dah. Penglihatan ataupun melihat. Sahmun merupakan satu anak panah. Min sihami iblis, daripada anak panah iblis. Masmum, beracun. Beracun, bahaya kan? Anak panah. Dia bukan anak panah biasa, tapi anak panah yang beracun lah. Oleh itu man tarakaha min makhafati. Oleh itu barang siapa yang meninggalkan dia, melihat benda yang diharamkan lah, maksudnya min makhafati, kerana takut kepadaku, kan? Kata Allah Ta'ala, min makhafati abdaltuhu imana, nescaya aku gantikan akan dia iman. Yajidu halawatuhu fil qalbi, ia didapati akan kemanisannya fi qalbi, pada dalam hatinya. Dapat tak? Ini hadis kursi ni tuan-tuan. Hadis kursi. Dapat tak? Sebab apa disebut perkataan aku tu? Aku tu kembali pada Allah lah, bukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan balik. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah anak panah daripada anak panah iblis yang beracun. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada ku, nampak? Bila ku tu maknanya ganti nama diri pada Allah lah. Mana termasuk hadis kursi ni, bukan hadis nabawi. Aku akan menggantikan dengan iman yang dia akan rasakan kemanisannya dalam hatinya. Hadis riwayat, hadis kursi riwayat daripada Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau mentasihkannya, dan At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Masya Allah tuan-tuan, dia ni sangat sesuai lah, diamalkan ataupun dibagi tahu pada anak kita lah. Pertama, kita anak lelaki ni, anak lelaki, anak bujang, tahu tak? Macam tu. Maklumlah orang bujang, dia punya keinginan itu kan terhadap perempuan tu ada, maknanya adab bergaul, kena cerita pada dia. Adab bergaul, adab bercakap, adab bercampur dengan lelaki perempuan yang bukan muhrim dan sebagainya. Naklah kita beritahu pada anak kita. Kalau dia jenis mengaji sekolah agama, senang, tak payah beritahu pun dia tahu. Dia mengaji sekolah biasa kan, macam tu. Kadang kurang pendedahan pada dia lah. Jadi kita orang sebagai atuk, kita atuk kan. Atuk pada cucu kan. Ataupun mungkin kita ada nak bujang lagi, boleh kahwin, sama juga lah. Cuma walaupun hadis ni lebih tuju pada lelaki, perempuan pun sama juga. Jangan, perempuan sama juga. Anak dara kita tu beritahu dengan dia, jaga dia punya mata tu, jaga penglihatan matanya. Jangan melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia boleh menimbulkan satu perkara yang tidak elok. Baik. Banyak sekali jazz masalah kes perzinaan, buang anak dan sebagainya. Hasil daripada tadilah pencampuran. Baik. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bersabda, "An-nazratu tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha li sahibiha fitnatan." Maksudnya apa tuan-tuan? An-nazratu, melihat ataupun pandangan, tazra'u fil qalbi, dia menimbulkan ataupun membangkitkan
Fil qalbi, dalam hati itu syahwat ataupun keinginan. Pandangan, mana pandangan tidak dikawal maksud itu. Kerana pandangan banyak jenis. Macam kita pandang kawan kita, pandangan juga tu kan. Kita tengok sahabat kita sama mengaji dengan kita, pandangan juga kan. Macam tu. Melihat kawan kita, kemudian bila kita pandang kawan kita, dia tersenyum, kita pun tersenyum. Kenapa dia tersenyum tak tahulah. Tak tahulah kenapa dia tersenyum. Yang penting kita senyum dengan dia, kawan kita lah. Macam tu. Kawan baik kita. Okey. Jadi tu tak masalah. Itu dibenarkan. Senyum pada isteri memang digalakkan. Senyum pada suami digalakkan. Balik rumah kang tersenyum kan. Jadi rumah apa tanya, konon ni bang, tersenyum daripada tadi. Wah lah, Ustaz Muhammad tu tersenyum dia. Dia pun tersenyum lah. Tak. Baik. Jadi tersenyum digalakkan. Malahan Nabi juga, antara sifat yang ada pada Nabi ini ialah Nabi suka tersenyum, tabassam, suka tersenyum, kan? Kerana senyum tu merupakan sedekah. Tak? Jadi kita lihat pada hadis tadi lagi, pandangan boleh menimbulkan, tazra'un, menimbulkan atau membangkitkan fil qalbi, dalam hati itu syahwat, keinginan. Wa kafa biha lisahibiha fitnah, dan dia sudah cukup untuk menjadikan tuannya mendapat fitnah. Cukup menjadikan tuan itu mendapat fitnah daripada sudut perbuatan yang telah pun dia kerjakan. Kerana dalam diri manusia tu, fahamlah, syaitan bukanlah duduk dalam diri manusia. Syaitan dia berjalan dalam pergerakan darah manusia, tu tak? Dia sentiasa mempengaruhi. Oleh itu, bagi orang muda lah, orang muda ini kita digalakkan berpuasa. Nabi SAW sebut, dia kata, ya ma'syaris sabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa in lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu wija. Wahai pemuda, barang siapa di kalangan kamu tu mampu berkahwin, maka naklah dia berkahwin. Batuk kan? Memang batuk dah 2-3 hari ni. Itu sebabnya ada tempat kadang saya terpaksa saya tangguhkan. Tangguh. Tapi malam ni saya datang juga dah. Kalau tahu batuk kan, kita berhenti teruslah. Baik. Jadi kata Nabi apa tu kan? Ya masyaris sabab, wahai pemuda. Barang siapa di kalangan kamu tu mampu untuk berkahwin, maka naklah berkahwin. Maka dengan berkahwin tadi, wa ahsanul farji, maka dia memelihara akan kemaluan, dan juga wahfazul lil basar, pandangan mata kita pelihara lah. Fa illam yastati' fa alayhi bisawm, kalau dia tak mampu maka naklah dia berpuasa. Fa innahu wija, kerana puasa itu merupakan perisai atau benteng kan. Macam tu, supaya jangan lakukan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang faham dah lah, cabaran hebat lah. Dengan alat penyia masa dan sebagainya, cabaran hebat. Kalau tak betul-betul lakukan, kita didik anak kita, beri nasihat pada anak kita, silat-silat bulan, terlingkup je terlingkup je kata tuan. Sebab apa? Kadang-kadang kan belum kata masih sekolah lagi, ada yang mengandung, ada masih sekolah mengandung, campur. Kemudian ada juga jenis bertunang mengandung. Dalam masa bertunang tu dia buat projek bertunang ni bukan lesen nak kata nak buat benda tak elok, tapi dia ambil kesempatan bertunang tu. Baru ni pun ada satu kes ngadu minta kahwin ke copet. Dah mengandung nak macam mana, kenalah uruskan secepat mungkin. Nak tak nak kena uruskan. Baik. Kemudian 64, daripada Sayyidina Abu Hurairah tu kat atas kan, berkata Rasulullah bersabda. Jadi siapakah Abu Hurairah? Saya rasa tuan-tuan kenal Abu Hurairah ni, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis.
sehingga berjumlah 5,374 buah hadis. 5,374 buah hadis. Hadis ni faham lah. Ada hadis panjang, ada yang pendek. Ada hadis panjang, ada hadis yang pendek. Kau dapat hadis yang pendek, okey jugalah. Senang nak hafal. Kau nak hadis panjang, tak? Sama juga ayat Quran kan. Ayat Quran ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang. Kalau ayat panjang tu ayat berkenaan dengan apa tu? Dengan hutang. Sedangkan ayat yang pendek tu itulah inna a'tainakal kautsar ialah. Tu ayat pendek. Banyak lagi ayat pendek Quran sebenarnya. Wal fajri, wal fajr pendek satu ayat. Pendek kan? Wal as satu ayat. Pendek tak? Pendek senang nak ingat. Begitu juga dengan hadis. Ada yang panjang, ada yang pendek. Lepas tu nak kena ingat pula tu. Kalau siapa yang ambil bahagian hadis, belajar hadis kan, memang dia kena ingat tu daripada siapa, daripada siapa. Sampailah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda. Lepas tu ujung tu riwayat siapa. Puas juga nak ingat tu kan. Puas kan. Macam tu. Kalau tak pick up, memang tak boleh nak bawa dah penuh tu. Macam tu. Baik. Jadi Abu Hurairah tu dia peluk Islam pada tahun 7 Hijrah. Tahun terjadinya peperangan Khaybar. Peperangan melawan orang Yahudi. Panggilan ataupun kunyah ni mana panggilan Abu Hurairah, itulah bapa anak-anak kucing, adalah daripada Rasulullah SAW sendiri. Kerana baginda melihat dia membawa seekor kucing kecil. Dia suka membawa anak kucing. Ada orang suka kucing, ada orang dia tak suka kucing. Kalau tak suka, janganlah diseksa. Janganlah diseksa, jangan dipukul dan sebagainya. Cuma jangan bagi dia masuk rumah kita lah, sebab kita tak suka. Ada orang suka, dia bawa kucing banyak-banyak, sampai ke rumah yang penuh kucing. Dia tak makan pun tak apa, yang penting kucing makan. Duit habis beli makanan kucing je. Tu pun nak ambil kira juga tu. Habis anak-anak kita nak makan apa? Kucing makan konyak, sodak-sodak makan kan. Tapi anak kita tak ada duit. Makan pun tak tentu arah je anak kita. Makan kucing, kau boleh makan kucing, makanlah. Kau boleh makan kucing, makanlah kucing. Masalah tak boleh makan kucing. So mana nak follow pun tengoklah sesuai kau tak nak follow. Mampu kau tidak kita nak follow. Kalau tak mampu nak follow, jangan follow. Kan? Nanti kan masalah tanggungjawab lain kan tak selesai. Asyik boleh makanan kucing je. Kucing pun nak makan sedap. Kucing moden sekarang ni. Kucing moden dia nak makan sedap je. Beli kat kedai tu kan, makanan dia satu pasti tu dah berapa kan. Tapi kalau tuan-tuan boleh bolong lah. Macam tu tak ada masalah. Nabi pun suka kucing, betul tak? Tapi kenalah faham masing-masing kan. Baik. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, likulli ibn Adam hazzuhu minaz zina. Nampak? Likulli ibn Adam hazzuhu minaz zina. Fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu. Batshu ni mensentuh. Warjulani tazniyani, awarijlani tazniyani, wa zinahuma al-masyu wal famu yazni wa zinahu at-takbil, takbil mengucup, wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalika al-farju aw yukadzibu. Lihat terjemahan dia. Nabi SAW bersabda, likulli ibn Adam hazuhu minaz zina. Bagi setiap Adam itu ada bahagiannya daripada zina. Bagi anak Adam itu ada bahagian daripada zina. Mana anggota badannya lah, ada bahagian daripada zina. Fai ainaini, maka dua mata itu tazniyani. Dua mata itu pun berzina. Macam mana berzina mata? Wa zinahuma an-nazru. Zina mata itu ialah melihat.
melihat benda-benda yang ditegah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berzina. Ni orang kata ni bahasa kiasan lah kita. Bahasa kiasan. Kerana makna zina yang kita faham lain. Nampak? Makna zina kita faham lain. Tapi ni mata melihat benda haram pun ni zina ni makna bahasa kiasan lah. Kena faham lah tu. Kemudian wayadani tazniani. Wa zina huma al-batshu. Dua tangan kita ni pun boleh berzina. Dia boleh zina juga. Macam mana berzina dua tangan kita? Al-batshu, maknanya memegang, menyentuh ke, memegang ke, mengusap dan sebagainya, membelai ke dan sebagainya. Maknanya pada sesuatu yang haram atau menggunakan dengan cara yang salah. Menggunakan cara yang salah. Itu pun zina juga tu, tangan kita. Masya Allah tuan-tuan. Besok akhirat, besok jawablah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu lah kan Al-Quran disebutkan kan akhirat besok kan, al-yawma akhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan? Pada hari itu dikuncilah akan mulut kita kan, lidah kita, yang cakap tu anggota badan lah kan. Kemudian warjilani tazniani, dua kaki juga boleh berzina. Wa zinahuma al-masyu, zina keduanya itu berjalan. Jalan mana tuan-tuan? Jalan ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni pun bahasa kiasan jugalah. Wal famu, famu ni mulut. Famun, asalnya famun, mulut. Yazni pun boleh berzina. Wa zinahuma at-taqbil. Zina mulut itu ialah takbil, mencium ataupun mengucup. Mencium ataupun mengucup benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu yahummu yusaddiqu zalika al-farju aw kazibun. Hati menginginkan sesuatu dan kemaluan pula membenarkan. Hati pula al-qalbu yahummu, hati itu menginginkan, mengidamkan sesuatu. Wa yusaddiqu zalika al-farju, kemudian kemaluan pula membenarkan perbuatan tadi. Aw kazibu, ataupun dia mendustakan, tak nak buat, sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Nampak tak? Jadi jelas pada hari ini tuan-tuan, terang pada kita tentang pembahagian zina. So maknanya pembahagian zina ni banyak sebenarnya. Bukan saja meletakkan aimani pada benda yang diharamkan Allah Ta'ala tadi, bukan haram, bukan dia punya orang yang dihalalkan, malahan tangan, mata, kaki pun dikira berzina juga. Masya Allah. Baik, nombor 65 bawah. Siapa dia? Imam Muslim. Kemudian 66 Imam Baihaqi pula siapa? Okey, Imam Muslim ialah seorang imam yang besar, yang menghafaz hadis, yang ternama. Dilahirkan satu tempat bernama Naisabur pada tahun 2004 Hijrah. Naisabur kat mana? Naisaburi kat mana? England? Tak tahu. Semua tak, imam tak tahu. Tak apalah, kita kat AB dulu. Naisaburi. Kemudian para ulama sepakat atas keimamannya. Bukan keimanan, keimamannya. Imam. Keimaman. Kan imam ni kalau dalam bab kata bab hadis ni, imam tu taraf dia tinggi lah. Bukan imam biasa. Macam kita ni mas mayang je kan, imam jugalah. Ni imam, kalau ulama ni kalau sebut imam dia hebat. Imam dah ilmu dia tinggi. Okay, hebat ilmu dia. Okay. Kemudian dan kedalaman pengetahuannya tentang perbuatan hadis. Meninggal di Naisabur pada tahun 271 Hijrah ketika berumur 55 tahun. Nampak? Imam ni hebat dan boleh menghafal berpuluh-puluh ribu hadis. Beribu hadis boleh hafal. Kita satu hadis pun kena hafal. Nak hafal. Jadi maksud imam ni lain. Imam dalam hadis lain dengan imam biasa, imam solat. Imam solat ramai yang boleh jadi imam solat. Betul tak? Asal bacaan dia baik, bacaan bagus, dia boleh jadi imam. Dan dia pun bukan orang yang fasik. Kalau orang fasik takkan kita nak suruh jadi imam walaupun dia pandai baca Quran. Tak?
Pergi pasar malam tu pakai seluar pendek ya. Pergi pasar malam pakai seluar pendek, tapi baca Quran hebat. Bagus baca Al-Quran kan? Hafiz. Tapi Quran baca pakai seluar pendek macam mana? Tak, tuan-tuan nak lantik jadi imam ke? Tak kan? Itu tuan-tuan tak nak lantik jadi imam sebab dia fasih. Walaupun dia pakai Quran. Nampak? Jadi maknanya ciri-ciri imam pun nak kena tengok juga. Itu imam solat. Ini imam dalam hadis lain. Ulama hadis ni lain taraf iman tu. Berikutnya 66 pula, seorang ulama hadis terkemuka itu nama Bahaki pula, berasal daripada Khurasan. Khurasan di mana? Di Iraq. Iraq. Desa kecil di pinggir kota Baihaqi. Baihaq lah. Dan penulis kitab, banyak kitab, termasuk kitab Sunan Al-Kubra. Masya Allah. Sunan Al-Kubra ditulis sebanyak 10 jilid. Masya Allah. Meninggal di Naisabur, Iran. Naisabur, Iran. Dah ada jawapannya. Tuan tak payah poning nak cari lagi. Tak payah poning nak cari. Jadi dia meninggal di Naisabur, di Iran. Masya Allah. 10 jilid, Masya Allah. Bukan senang nak karang 10 jilid. 1 jilid pun kadang susah nak karang, apalagi sampai 10 jilid. Tak tahulah macam mana dia punya ilmu tu kan. Bila dia tulis tu mengalir, mencurah-curah dia punya ilmu tu. Ilham Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab daripada ulama ni, mereka ni bukan sebagai ulama saja, malah sebagai wali Allah. Sebagai wali Allah. Bila wali Allah faham je lah. Dia tulis tu kan, macam air dia tulis laju je. Kita nak mengarang satu ayat pun susah. Contohlah nak jawab peperiksaan SPM kan. Nak jawab bahasa Arab tu, kalau bahasa kita bolehlah kita jawab, senang. Ini ayat bahasa Arab. Nak buat, saya mengaji di UKM pun macam tu juga. Sila jawab dalam bahasa Arab. Macam mana dia jawab tu? Satu benda kita kena fikir apa benda kita nak tulis. Satu benda lagi kita kena fikir macam mana nak susun ayat. Mana mubtada dia, mana khabar dia, mana jar majrur dia, mana muta'alaq dia, mana silah dia, mana mausul dia. Tak? Mana sifat, mana mausuf, mana na'at, mana man'ut, mana badal, mana mubdal, mana maf'ul bih, kan? Mana maf'ul mi ajri. Itulah semua nak kena fikir tu. Baris lagi. Baris pun nak kena fikir bagi atas ke bagi bawah. Kan? Bagi atas ke bagi bawah. Kan? Wazan dia macam mana? Wazan sulasi mazid ke sulasi mujarrad? Berapa tambah huruf dia? Tambah, kalau sulasi mazid tu tambah 1 huruf ke 2 huruf ke 3 huruf. Benda tu juga kita nak kena main tu sambil mengarang. Kan, mengarang sambil tu kita main mualat tu. Susah kan bahasa Arab ni. Susah. Kalau bahasa Melayu senang. Bahasa Melayu dia tak fikir baris dah. Tak ada nak fikir baris. Senang aja. Ni bahasa Arab ni susah sikit, berdomong pada otak. Baik Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, bawah lagi kan 67 tak? Ada lagi 67. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, masih lagi 67 kan, muka surat yang sama 32, tapi dia punya hadis tu kat sebelah. Inna Allah Ta'ala kataba ala ibn Adam khazuhu minaz zina, adraka zalika la mahalata, fa zinal ain an-nazru, wa zinal lisan al-mantiqu, wa nafsu at-tamanna, wa tastahi, wal farju yusaddiqu zalika kullahu wa yukazzibu. Hadisnya maknanya lebih kurang sama je, cuma dia punya matan hadis agak berbeza lah, beza dengan matan hadis yang sebelum ini. Apa maksud daripada hadis ini tuan? Innallaha Ta'ala kataba 'ala ibn Adam hazu minaz zina. Allah Ta'ala telah menetapkan, kataba menetapkan, menetapkan ala ibn Adam, di atas ibn Adam itu
Hadzuhu minaz zina, bahagiannya daripada zina. Allah Ta'ala telah menetapkan anak Adam itu ada bahagian daripada zina, daripada anggota badan dia. Adraka zalika la mahalah, dia akan mendapati akan demikian bahagian zina tadi, la mahalata, tiada mustahil. Tak mustahil, mesti dia akan jumpa benda tu, kan? Sebab manusia ini memang sentiasa berdosa, sentiasa ada melakukan dosa dan maksiat. Pemongaklah kalau kita kata kita tak ada buat dosa maksiat. Pemongaklah istilah kita, kan? Mustahil, kerana kita ini bukannya orang yang maksum. Kalau para nabi dan para rasul tu ialah maksum, kita tidak. Betul tak? Jadi kita ada bahagian daripada zina, anggota badan kita. Fa zinanul aini an-nazaru, maka berguna zina mata itulah an-nazaru, melihat benda diharamkan. Wa zinalul lisan, dan zina lidah itu al-mantiku, ini menuturkan, bercakap benda-benda yang diharam oleh Allah. Wan nafsu at-tamanna wa tastahi, nafsu ialah satu benda yang menginginkan dan bersyahwat. Tastahi ni lebih sesuai maknanya berahi lah, menimbulkan perasaan berahi, kan, melihat sesuatu benda tadi. Wal farju, sedangkan kemaluan, yusaddiqu zalika kullahu, membenarkan akan demikian, al-kazibu, ataupun mendustakan. Kemaluan tadi sama ada dia meluluskan, membenarkan apa yang dilihat oleh mata, kan, apa yang ditutup oleh lidah, apa yang diingin oleh nafsu dia tadi. Kalau seandainya kemaluannya ingin juga terikut, maka dia membenarkan apa yang dibuat oleh anggota badan lain. Okay? Kalau nafsu dia tadi, maknanya dia bergantung pada iman dia juga. Kalau iman dia kuat, maka kemaluan dia menafikan, mendustakan. Jadi tidak akan terikutlah apa-apa keinginan yang disebutkan dalam anggota badan yang di belakang tadi. InsyaAllah. Faham kan tuan-tuan? Jadi hadis ni tuan-tuan, hadis mana di belakang tadi? Hadis panjang di belakang muka 22 tu, hadis ini menunjukkan bahawa zina berpunca daripada mata, penglihatan. Nampak? Zina asalnya berpunca daripada penglihatan. Mata. Kalau mata buta, boleh tak berzina? Tak pernah dengar kan orang buta berzina? Pernah tak tuan-tuan dengar orang buta berzina? Tak tahu kan? Biasa zina ni ialah orang yang mata celik, kan, boleh melihat dan sebagainya. Kemudian menjaga anggota untuk menerima anugerah daripada Allah. Kamu hendaklah memperhatikan semua anggota badanmu dengan merenung apakah perbuatan yang sepatutnya ia lakukan dan apakah anugerah yang diharapkan daripadanya, supaya kamu dapat menjaganya sesuai dengan anugerah yang diharapkan itu. Nampak tak? Jadi naklah kata musannif kata pengarang, musannif bahasa Arab, ataupun muallif. Separuh orang kata muallif, pengarang, ataupun musannif pun pengarang juga. Separuh ulama kadang-kadang dia cakap macam tu, kan. Jadi tuan-tuan jangan confuse lah. Dua-duanya makna pengarang, penyusun ataupun pengarang. Baik. Jadi kamu naklah memerhatikan semua anggota badanmu dengan merenung apakah perbuatan yang sepatutnya dilakukan dan apakah anugerah yang diharapkan daripadanya, supaya kamu dapat menjaganya sesuai dengan anugerah yang diharapkan itu. Oleh itu, jika anugerah itu sangat besar, maka kamu juga perlu menjaganya dengan cara yang lebih bersungguh-sungguh. Nampak? Kalau anugerah itu besar bernilainya, naklah kita jaga bersungguh-sungguh. Kalau ikut anggota badan kita ni, semua anugerah besar tak? Besar. Tangan, semua memerlukan pada tangan. Tak ada tangan susah nak buat kerja. Nak menulis pun susah. Betul tak? Nak menulis pun susah. Kaki pun penting. Tak ada kaki macam mana? Dah jalan bergesot, susah kan? Bertongkat dan sebagainya. Paksa pula beli tongkat. Mata memang sangat bernilai lah. Kalau mata tak ada, habislah, gelap dunia, kan. Telinga, kan? Kalau telinga pekak macam mana? Pekak badak, kan. Sampai orang cakap kita pun terpaksa dengan nada yang sangat kuat. Sebab apa? Kita pekak, tak dengar. Mulut, tiga. Kalau tak ada mulut macam mana? Bisu.
Oh kan. Bahasa isyarat. Kan isyarat TV kan ada. Biasa kalau baca TV kan ada bahasa isyarat kan. Untuk apa bahasa isyarat tu? Untuk orang bisu, orang tak boleh dengar lah. Orang tak boleh dengar kan. Dia bisu, tak boleh dengar, dia tak ada cakap, tak boleh dengar. Jadi dengan menggunakan bahasa isyarat tu, maka dia faham lah. Macam tu. Siapa yang tahu bahasa isyarat ni satu kelebihan. Dia boleh berinteraksi dengan orang yang pekak, orang bisu dan sebagainya. Dia faham bahasa isyarat. Kalau tak faham bahasa isyarat ni susah juga. Kalau manusia ni pun dia macam-macam kategori tu kan. Orang cacat ni, OKU ni kan. Dia macam-macam kategori cacat dia. Ada telinga je cacat. Ada telinga, mulut pun cabut juga. Mata pun buta kan. Parah betul lah. 3 serangkai tu kan. Buta satu, lepas tu pokak satu, lepas tu bisu satu. 3 serangkai, Masya Allah. Ini memang dugaan besar lah kepada orang tadi. Jadi orang macam ni memang susah kita nak dakwah. Susah. Sebab dia dengar macam dah kan? Nak cakap pun tak boleh. Sebabnya mereka ni masuk dalam kumpulan OKU, orang kurang upaya. Baik. Untuk itu kaki diharapkan akan berjalan ke dalam kebun dan di dalam mahligai syurga. Masya Allah. Ni dia harap besok lah. Akhirat besok kan, masing-masing ada kaki kan. Jadi kaki besok akan berjalan ke dalam kebun syurga dan masuk dalam mahligai dalam syurga. Tangan besok diharapkan dapat memetik buah-buahan dan dapat mengambil minuman dalam syurga. Ini besok akhirat lah. Kalau dunia ni banyaklah fungsi tangan kan. Kemudian begitu juga semua anggota badan yang lain. Baik, kemudian mata ke surat 34 pula. Mata diharapkan nanti dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu tuan-tuan, hari kiamat besok, muka orang yang beriman berseri-seri. Mereka dapat melihat kepada Tuhannya. Surah Kiamah ayat 22 dan 23. Ini dari Quran. Menyatakan bahawa akhirat besok orang yang beriman boleh melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Ada sebahagian daripada golongan-golongan tertentu mereka menafikan. Mereka menafikan boleh melihat Allah. Ini dari Quran menyatakan boleh. Tapi besok akhirat lah. Di dunia memanglah tak boleh. Macam tu. Baik. Mata diharapkan dapat melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga tanpa ada persamaan dengan melihat makhluk. Kerana tidak ada nikmat sama ada dunia atau akhirat yang lebih besar daripada melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala tu macam mana? Tidak sama seperti makhluk. Kalau sama seperti makhluk macam mana? Kita telah memakhlukkan Allah, ataupun mentasybihkan Allah, ataupun mentamsilkan Allah, ataupun mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala bukan macam tu. Bukan macam tu kan. Jadi melihat Allah Ta'ala bukan bermaksud Allah Ta'ala berada di syurga. Kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahawa Allah maujud bila makanin. Allah maujud bila makanin. Allah Ta'ala itu wujud, tidak bertempat. Di syurga nanti penduduk syurga akan melihat zat Allah tanpa cara dan tanpa tempat. Bila makanin, bila zamanin. Kerana Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa, Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat. Kerana apa? Dia berada di mana-mana. Berada di mana-mana. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ada mendakwa kita, kamu kata Allah Ta'ala ni bukan macam tu, kamu kata Allah Ta'ala bukan macam ni, bukan macam tu, macam ni. So macam mana Tuhan kau? Kalau ada orang tanya macam tu lah. Habis macam mana Tuhan kau? Tuhan kami ada, Tuhan kami nampak, boleh pegang, boleh rasa kan? Tercogok gitu kan.
tercogok Tuhan dia. Kan? Tapi Tuhan dia tak boleh gerak. Diam ni Tuhan, diam dia. Tak? Tengoklah kalau kuil-kuil ke tokong-tokong kan, macam mana dia punya Tuhan. Besar kan? Besar Tuhan dia. Kan? Malah dia bukan saja besar, disalut dengan emas. Tuhan mereka disalut dengan emas. Kan? Macam-macam dia punya Tuhan. Dewa ada juga menyembah dewa. Ada sembah dewa, ada sembah patung. Macam-macam lah ikut pahaman mereka kan. Mereka pun macam-macam juga tu pahaman dia. Baik Jadi mereka mendakwa begitulah. Tuhan kau mana? Tuhan kami ada. Jadi macam mana kita nak jawab? Tuhan kita ada tapi tak nampak. Kerana setiap benda tak nampak bukan bermakna tak ada. Setiap benda tak nampak bukan bermakna dia tidak wujud. Tak? Samalah seperti apa lagi? Seperti ruh. Ruh dalam badan kita. Ada tak ruh? Ada dalam badan kita ruh. So ruh tu duduk kat mana? Macam mana rupa ruh? Wallahualam, tak tahu. Tapi ada tak ruh? Ruh ada. Angin. Ada tak angin? Kamu rasa tak angin? Ada angin kan? Kat mana angin itu? Macam mana rupa angin? Wallahualam, tak tahu. Tapi angin ni tak? Angin ada. Itu juga dengan Allah. Baik. Seterusnya, oleh itu mata yang diharapkan untuk mendapat nikmat yang paling besar itu sangat patutlah dijaga bersungguh-sungguh dan tidak dinodai dengan melihat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. 72 bawah. Tu atas tu dah baca tadi 72. Tasbih, mana tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang ada tasbih lah. Okey, muraqabah apa dia? Orang yang beriman bukan saja perlu menjaga dan mengawasi anggota lahirnya, malah lebih penting menjaga dan mengawasi hatinya kerana ia umpama raja kepada seluruh anggota badannya lain. Nampak? Hati dia macam raja. Anggota badan ikut aja apa yang hati nak. Di sini perlulah kepada makam muraqabah. Perlu ada makam muraqabah. Apa makna muraqabah? Merasakan selalu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang ada makam ihsan ataupun muraqabah, boleh sebut ihsan, muraqabah lah. Sebuah kitab dia kata ihsan, sebuah kata muraqabah. Ihsan dan muraqabah benda yang sama. Apa makna ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala apa, Allah Ta'ala nampak kamu. Maksudnya ihsan. Jadi muraqabah sama dengan ihsan. Maksudnya dia merasakan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap detik dan saat, yang akan menjadikannya insan memiliki kesedaran untuk sentiasa rajin melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada perintah itu dalam larangan yang zahir maupun yang batin. Nampak? Fisri wa alanya. Sama ada nampak ke, tak nampak ke, tersembunyi ke, tak sembunyi ke, dia tetap patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Ia akan menjadikan insan hamba yang selalu dalam syariat Allah. Sama ada dalam gerak ke, dalam diam ke, ketika bersama orang lain ke, ataupun bersendirian ke, ketika orang lain lihat ke, orang tak lihat ke, dalam mewah ataupun sepi hidup pun sama juga. Dia tetap taat pada Allah. Ada orang dia dalam keadaan kaya, dia tak taat Allah. Waktu miskin dia taat. Waktu miskin kau main dia taat. Waktu dah kaya dia tak taat. Ada orang pula waktu dia miskin dia tak taat. Waktu kaya dia taat. Terbalik pula kan? Macam-macam pembahagian manusia ni. Jadi perhatikanlah firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis berikut. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah Ta'ala sentiasa menguasai setiap sesuatu. Allah Ta'ala itu sentiasa memperhatikan. Raqiban, memperhatikan ataupun menguasai apa yang kita kerjakan.
Kemudian apa lagi Allah Ta'ala sebut? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa dan ianya Allah ma'akum bersama dengan kamu. Aina ma di mana sahaja kuntum kamu berada. Di mana saja kita berada, Allah Ta'ala di situ dia ada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ayat Quran lagi, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani sungguhnya aku ma'akuma beserta keduanya. Asma'u wa ara, mendengar dan juga melihat. Janganlah kamu takut, sungguhnya aku akan bersama kedua-duanya. Bersama dengan sungguhnya aku ada bersama kamu mendengar dan juga melihat. Surah Taha ayat 6. Habis. Dan Allah Ta'ala berfirman sampai situ lah. Cukup sampai situ. Muka surat 35 lah. InsyaAllah akan datang. Lepas ini kita dah masuk 2020. Kelas akan datang dah masuk 2020 pula. Ni dah ujung tahun ni. Kira malam ni kita ada kenduri lah. Makan besar. Ada tak? Tak ada. Biasa-biasa je. Ni akan ada kenduri makan besar dah ujung tahun ni. Okey, ada soalan tak? Sebelum kita tu? Perbezaan diskusi dan hadis. Hadis kursi ni firman Allah. Tapi bukan ayat Quran. Di mana Allah Ta'ala berkalam berbicara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menggunakan ayat pengolahan ayat sendiri dan disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Hadis kursi ni tak macam ayat Quran dah. Macam ayat Quran kan kita tak boleh macam mushaf tu tak boleh pegang dan sebagainya. Hadis kursi ni kalau ditulis kitab hadis kursi masih lagi kita boleh pegang. Kitab hadis tu boleh pegang lagi walaupun tanpa ayat Quran. Ayat Quran tak boleh. Cuma dia termasuk dalam kalam Allah. Okey. Ada satu kitab hadis kursi tu saya mengajar di mana? Saya mengajar di mana tadi? Saya mengajar di Surau Asy-Syakirin. Taman Sendayan Indah. Memang sebulan 2 kali. Saya mengajar 2 kitab. Malam minggu yang pertama saya mengajar kitab tafsir Amunin. Minggu kedua hadis kursi. Dalam tu memang hadis kursi, semua hadis kursi. Gitu. Hadis Nabawi tu memang Nabi sendirilah. Nabi sendiri yang bercakap, Nabi sendiri yang menuturkan, Nabi sendiri yang berbicara dan sebagainya dan sampaikan kepada para sahabat. Itu aja lah. Wallah. Boleh kan? Lain? Ya. Sekarang Ustaz, banyak orang gambar yang patung-patung macam dekat macam rusuh. Betul ke? Yang bentuk kek dia ada yang masuk besar. Patung kek. Bentuk kek kawan. Orang membuat gambar orang Islam, ambil gambar. Oh, mengambil gambar. Dia pergi situ ke? Banyak orang Islam itu bawa gambar-gambar tu Ustaz. Melawat. Dia pergi tanda tinggi je. Buat masa je lah. Yalah, Buat masa. Apa nak pergi bergambar kat situ? Yalah kalau kita cakap termasuk dalam berdosa jugalah. Dalam dosa. Takut nanti kita orang kata mengagungkan. Takut nanti kita mengagungkan berhala. Agungkan benda-benda macam tu lah. Kalau ada masuk mengagung-agungkan tu, ya, masalahnya kita tak tahu hati orang. Hati manusia kita tak tahu. Tapi dia punya cara-cara begitu pun dah boleh menjerumuskan benda yang tak elok lah, menimbulkan fitnah dan sebagainya. Sebab ialah banyak benda lain, banyak tempat lain kita boleh bergambar lagi. Apa nak kita bergambar kat situ? Okey. Bergambar tepi laut banyak, KLCC pun banyak, bangunan besar KLCC tu. Pergilah bergambar kat situ. Kat masjid pun banyak, Masjid Sri Senayan. Masjid Sri Senayan kan? Pergi bergambar kat Masjid Sri Senayan. Masjid yang lawa. Masjid Putrajaya, Masjid Besi.
Banyak masjid Shah Alam, Masjid Sultan Abdul Aziz Shah Alam, Koti besar kan. Pergilah bergambar situ. Kan? Dia pergi bergambar kat berhala tu pasal. Nampak? Jadi akan menimbulkan fitnah lah. Fitnah. Ditakuti nanti akan wujud mana dalam diri itu mengagungkan benda-benda macam tu. Bila mengagungkan, kalau ikutkan, boleh berpaling akidah. Yalah, boleh syirik pada Allah. Dia mengagungkan benda tu. Tapi lah hati orang dia tak tahu kan. Macam tu. Wallah alam. Oh iya. Tak ada pula. Lah manusia kan kata faham. Kadang tak faham. Kadang iman-iman masing-masing ni tak sama. Ada orang iman ni mantap. Ada imam ni macam orang kata kulit apa tu? Kulit bawang je. Macam tu. Kulit imam kulit bawang je. Okay? Kan? Dia nampak benda tu agak menarik kat menarik patung tu, dia pun pergilah gambar situ. Oh dia kata aku dah sampai ke sini-sini tempat dan sebagainya kan. Dia tunjuk kat kawan dia dan sebagainya. Bagi orang yang mantap iman dia takkan buat begitu. Takut nanti iman-iman yang macam ni lah, yang nipis-nipis ni, dia mudahlah terpengaruh benda macam tu. Tapi kalau kita tahu dan kita faham, kita tegur lah. Tegur lah. So kalau kita dah tahu, tegur. Ingat je lah, tak sepatutnya bergambar kat situ. Banyak bergambar tempat lain, ingat tu kan? Macam tu. Bergambar kat kubur. Okey, habis kan? Cukup saja pengajian kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqan wa taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri manfaat wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Jadi imam? Tak, jadi imam.